Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pagi ni dalam kuliah Sahih Bukhari seperti biasa. Sebenarnya kita sampai kepada nota 140 ni. 140. Sesungguhnya ilmu itu hanya diperolehi dengan belajar. Cuma sebelum saya teruskan perbincangan ni, elok kalau kita ulang semula baca supaya ingat apa yang kita duduk bercerita ni, dia jadi ada kesinambungannya. Ini yang kita duduk bincang ni di bawah tajuk ni, iaitu tajuk ke-10, bab ke-10, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Liqaulillahi ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik fabada'a bil ilmi wa anna al-ulama hum warathatul anbiya warathul ilm man akhadahu akhadha bihazzin wafir wa man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Faqala jalla dhikruh innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. فقال وما يعقلها إلا العالمون وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Wa innamal ilmu bitta'allumi. Hari ni kita akan daripada sini bincang. Wa innamal ilmu bitta'allumi. Ilmu itu diperolehi hanya dengan belajar. Dengan belajar. Jadi yang lepas tu kita dah bincang dah hari ni daripada sini. Terlebih dahulu kita baca habis. Wa qala Abu Dzar law wada'tum as-samsamah atau simsamah على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الشاهد الغائب. وقال ابن عباس كونوا ربانيين حكماء علماء فقهاء. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. Bab ilmu mesti ada dahulu sebelum bercakap dan beramal. Kita dah bincang semua tu. Kerana firman Allah Ta'ala yang bermaksud, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan beristighfarlah untuk kesalahan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memulakan dengan ilmu. Dan sesungguhnya para ulama, mereka itulah pewaris Nabi. Mereka, yakni para Nabi, meninggalkan ilmu. Sesiapa yang mengambilnya, berarti dia telah mengambil bahagian. Ini bahagian. Aqadha bihazzin, habuan. Yang banyak. Akhadha bihazzin wafir. Sesiapa yang mengikuti sesuatu jalan demi mencari ilmu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempermudahkan jalan untuknya ke syurga. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, bermaksud, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah ulama. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga berfirman, bermaksud, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga berfirman, bermaksud, mereka berkata, kalaulah dahulu kami mendengar dan kami berfikir, tentulah kami tidak berada dalam golongan orang-orang yang masuk neraka. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga berfirman, bermaksud, adakah sama orang yang mengetahui
yakni orang yang berilmu, dan orang yang tidak mengetahui, yakni tidak berilmu. Nabi SAW pula bersabda, sesiapa yang Allah mahukan kebaikan yang besar, yakni kebaikan yang istimewa untuknya, nescaya dia yakni Allah memberi faham yang mendalam kepadanya tentang agama. Sesungguhnya ilmu itu hanya diperolehi dengan belajar. Sini kita akan mula daripada sini hari ini. Ini yang belum kita bincangkan. Yang sebelum itu 2 minggu lepas kita telah bincangkan. Hari ini kita akan mulakan daripada sini. Sesungguhnya ilmu itu hanya diperolehi dengan belajar. Kata Abu Dzar, sekiranya kamu meletakkan pedang-pedang yang tajam di atas ini, sambil beliau mengisyaratkan kepada tengkuknya. Kemudian aku rasa aku dapat mengucapkan satu perkataan yang pernah aku dengar daripada Nabi SAW sebelum kamu melaksanakan kehendak kamu itu ke atasku, nescaya aku akan keluarkan, ini aku akan ucapkan. Dan sabda Nabi SAW, hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Dan Ibnu Abbas pula berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani. Siapa itu Rabbani? Hukama, ulama, fuqaha. Dan dikatakan Rabbani itu orang yang mengajar atau mendidik manusia dengan pengetahuan yang kecil-kecil sebelum pengetahuan yang besar-besar. Itulah habis begitu je bab tu. Kemudian baru masuk bab lain, bab 11. Jadi bab ke-10 itu sebenarnya dia tidak ada hadis di bawahnya. Yang ada hanya tajuk bab. Tajuk bab. Dan petikan berupa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang ada asar yang dikemukakan secara ta'lib oleh Imam Bukhari. Baiklah, kita tengok sekali lagi. Ni. Sesungguhnya ilmu itu hanya diperolehi dengan belajar. Innamal ilmu bitta'allumi. Innamal ilmu bitta'allumi. Sesungguhnya ilmu itu hanya diperolehi dengan belajar. Di sini kita ada satu nota, nota 140 ya. Jadi innamal ilmu bitta'allum ini apa ni? Kata-kata siapa ni? Sebab sebelum ni ayat Quran, hadis, kata-kata orang tu ni jelas. Yang ini kata-kata siapa ni? Kita tengok di dalam nota ni, sesetengah ulama mengandaikan ini adalah kata-kata Imam Bukhari sendiri. Jadi bagi mereka, kalau kita kata Imam Bukhari berkata, Imam Bukhari berpendapat ilmu itu diperolehi dengan belajar. Betul lah berdasarkan pendapat ni. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan ini sebenarnya adalah petikan Imam Bukhari daripada potongan hadis. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jadi bahagian ini dia telah kemukakan dah sebelum ni. Jadi innamal ilmu bitta'allum ini sebenarnya dia sebahagian daripada hadis ni. Ada yang panjang, yang lengkap tu termasuklah yang ni. Melalui riwayat At-Tabarani dan Ibnu Abi Asim daripada Muawiyah. Jadi hadis tu dalam Bukhari apa semua tu ada. Tetapi dengan tambahan ini tidak ada. Imam Bukhari nak ceritanya, kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis yang lain, kita akan temui ada tambahan ini.
Di dalamnya terdapat tambahan innamal ilmu bitta'allumi sebelumnya. Lihat hadis berkenaan di bawah ini. Ya ayyuhan nas, ini kata Nabi SAW. Ta'allamu innamal ilmu bitta'allumi wa innamal fiqhu bittafaqquhi wa man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Barulah itu. Jadi Imam Bukhari dah kemuka dah bahagian akhir ni. Jadi dia ambil pula bahagian lain pula. Hadis yang sama. Jadi ini bukan kata-kata Imam Bukhari semata-mata, tidak. Bahkan ini adalah sebahagian daripada hadis ini. Bermaksud, wahai manusia, belajarlah kamu. Sesungguhnya ilmu, yakni yang sah dan terjamin itu, hanya diperolehi dengan belajar. Dan ilmu yang mendalam itu diperolehi dengan mendalami ilmu, yakni belajar secara mendalam. Dan sesiapa yang Allah mahukan kebaikan yang besar, yakni kebaikan yang istimewa untuknya, nescaya dia memberi faham yang mendalam kepadanya. Tentang agama. Potongan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diriwayatkan juga daripada Ibnu Mas'ud dan Abu Darda. Al-Bazzar meriwayatkan hadis Ibnu Mas'ud secara mauquf. Makna ini sebagai kata-kata Ibnu Mas'ud, itu makna secara mauquf. Abu Nu'aim pula meriwayatkannya secara marfu'. Tetapi riwayat Ibnu Mas'ud juga daripada riwayat Abu Nu'aim itu secara marfu'. Maknanya Ibnu Mas'ud kaitkan dengan Nabi SAW. Hadis Abu Darda pula dikemukakan oleh Hafiz Ibn Hajar di dalam Fathul Bari. Jadi kenapa Imam Bukhari tak kemukakan hadis ini sebagai hadis musnadnya? Maknanya dengan sanad yang lengkap. Dia kata seperti di bawah bab-bab lain, haddatsana fulan, kemudian dia bawa lah hadis ni. Kenapa dia tidak bawa hadis ni? Bahkan hadis bab ni, bab ke-10 ni kosong daripada hadis musnad. Kenapa begitu? Ini jawapannya. Boleh jadi Imam Bukhari tidak mengemukakan hadis itu kerana tidak menepati syaratnya. Walaupun sahih sekalipun, kalau tidak menepati syarat dia tak boleh masukkan lah, sebab dia sudah berjanji dah. Dia sudah berjanji untuk memasukkan ke dalam kitabnya itu hadis yang tinggi tahap kesahihannya. Boleh jadi juga kerana kelebihan ilmu itu sangat banyak. Jadi kalau dia bawa hadis ni satu saja, orang ingat satu ni saja kah? Jadi senang-senang tak payah bawa semua. Maka Imam Bukhari tidak mahu menghadkannya pada satu hadis musnad sahaja. Banyak hadisnya. Potongan tambahan hadis ini juga menunjukkan bahawa ilmu yang diperolehi dengan mudah dan mu'tabar ialah dengan belajar. Bukan dengan membaca sendiri atau dengan mendengar sahaja. Ilmu yang diperolehi dengan belajar akan mewujudkan perhubungan antara guru dan murid, seperti adanya perhubungan di antara Nabi SAW dengan para sahabatnya. Dan perhubungan itu berterusan sehingga ke zaman sekarang. Kerana itulah para ulama mengambil berat tentang sanad dalam pengajian agama. Kerana ia menghubungkan seseorang kepada Nabi SAW. Itu ceritanya. Sebab apa yang sungguh sangat tu belajar tu, lepas tu nak sanad tu, supaya menjamin ada perhubungan, tidak putuslah sampai kepada Nabi itu, sebagaimana tiap-tiap satu sanad tu, perawi kepada perawi yang lain tu kan, dikehendaki bersambung-sambung barulah jadi sahih. Kan begitulah juga. Walaupun sanad yang kemudian itu selepas daripada pengarang sesebuah kitab itu tidaklah menentukan kesahihan ataupun kedhaifan hadis yang dikemukakan oleh pengarang kitab itu. Dia tidak menentukan.
Jadi pengarang itu dengan perawi di atasnya itu saja. Kalau sudah selesai, selesailah. Kalau sudah sahih, sahihlah. Ia tidak jadi dhaif dengan sebab sanad di bawah. Kalau yang di atas pengarang itu dhaif, dhaif lah. Walaupun di bawah ni orang baik-baik, orang bagus-bagus, orang kuat-kuat pun. Al-Khattabi dalam Ma'alim As-Sunan menyebutkan bahawa ada satu hadis tanpa baris dibaca oleh seorang syekh yang hanya membaca kitab tetapi tidak belajar. Ia dibacanya begini: Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil halqi qabla as-salah yaum al-jum'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada bercukur kepala sebelum sembahyang pada hari Jumaat. Jadi itu maksud dia lah. Padahal ia sepatutnya dibaca anil hilaqi. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hilaqi. Bukan anil halqi. Anil hilaqi yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada duduk dalam halqah atau halaqah orang kita kata, atau bulatan di dalam masjid. Duduk dalam bentuk bulatan itu di dalam masjid seperti sebelum sembahyang pada hari Jumaat. Itu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan buat halqah tu sendiri dilarang pun. Duduk dalam halqah tu dilarang tidak juga. Cuma kalau di dalam masjid pada hari Jumaat orang nak pergi sembahyang, jadi susahlah. Takkan nak duduk di tengah-tengah tu nak sembahyang, orang sekeliling. Jadi tidak sesuai, mengganggulah kira-kiranya. Dan supaya orang dapat berada di dalam saf lebih awal. Kerana duduk dalam bulatan seperti itu untuk belajar dan bermuzakarah boleh mengganggu orang yang datang untuk bersembahyang. Jadi maknanya kira-kira Nabi SAW tak bagi belajar pada masa itu, terutamanya dalam masjid, dalam keadaan duduk dalam halaqah seperti itu. Selama 40 tahun syekh itu tidak mencukur kepalanya kerana menganggap Nabi SAW melarang daripada mencukur kepala sebelum bersembahyang Jumaat. Setelah aku menyebutkan kepadanya kedudukan sebenarnya, dia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepadaku kerana dia memang seorang yang soleh. Itu kata Al-Khattabi. Ini kita petik daripada Al-Khattabi di dalam Ma'alimus Sunan. Ma'alimus Sunan. Kerana dia memang orang soleh, dia terima kasihlah. Muncullah kata dia, kamu cerita. Kalau tidak aku 40 tahun. Bagaimanapun ilmu yang ringan dan mudah boleh saja dipelajari secara bersendirian. Hanya ilmu yang berat dan susah memerlukan guru. Pengalaman orang terdahulu dan penemuan cerdik pandai yang telah menghabiskan hayat mereka dalam mengkajinya. Setelah seseorang pelajar itu mempunyai cukup persediaan untuk memulakan kajiannya secara bersendirian, barulah ia boleh mengkaji sesuatu yang baru tanpa bantuan guru. Ini saya duduk baca-baca ni, ada nota semua ke ni? Di muka surat 99. Ada. Muka surat 99 ya. Takut duduk nana lagi, duduk cari-cari tu. Jadi begitu. Yang mudah-mudah tu boleh. Pembelajaran tanpa guru dalam keadaan tidak mempunyai cukup persediaan mungkin akan menyebabkan berlaku kesilapan yang besar. Boleh jadi seseorang yang mahir dalam sesuatu bidang ilmu berasa yakin dengan ilmu yang ada padanya, sehingga dia merasa mampu mempelajari apa sahaja secara bersendirian. Awas, berapa ramai orang yang membaca tentang sesuatu agama atau ajaran yang sesat secara bersendirian. Kemudian ia terikut-ikut dan terpengaruh dengan apa yang dibacanya. Lalu ia tersesat. Itu akibatnya besar.
Jangan main-main. Kalau kita tidak ada persediaan yang cukup. Kalau dah ada persediaan yang cukup, tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Sabda Nabi SAW ini bukanlah bermaksud mengongkong dan melarang umat Islam daripada belajar tanpa guru secara mutlak. Langsung tak boleh kalau belajar tanpa guru. Bukan begitu. Ia hanyalah sebagai peringatan bahawa ada sesetengah ilmu, terutamanya yang susah difahami, perlu dipelajari daripada guru yang berpengalaman. Itu maksud dia, bukan kata tak boleh belajar secara langsung tak boleh belajar. Terus setengah orang tu dia kata belajar tanpa guru, dia syaitan jadi gurunya. Itu bukan hadis, itu kata-kata orang saja. Bukan begitu. Sekarang ni kalau dalam dunia kita sekarang ni kan, kita ada internet ni, kita boleh belajar macam-macam. Belajar memasak, masak, belajar melukis, belajar bahasa, macam-macam bahasa boleh belajar. Dan kita berguru dah tu, kira-kira tu. Ada guru jugalah tu. Belajar dah tu. Bahkan sekarang ni lebih, bagi saya lah, berdasarkan yang saya duduk tengok tu, lebih senang macam tu sekarang ni. Jadi yang Nabi SAW sebut ni, bagi saya banyak daripadanya dalam keadaan tidak seperti sekarang ni. Tidak seperti sekarang ni. Sedangkan kalau seperti sekarang ni, sebahagian besar daripada ilmu tu boleh belajar secara online ya, sebenarnya. Boleh belajar begitu. Kita boleh, sebab kita boleh dengar apa yang kita boleh tengok macam mana pergerakan mulut dia tu sebut. Kalau belajar bahasa lah, kita boleh dengar suaranya dengan jelas. Lepas tu kita boleh pula komen, boleh bersoal, tanya, bincang dengan guru tu. Dan secara percuma pula, suatu perkara yang kita tak terfikir dulu. Tak terfikir dulu. Percuma saja. Masing-masing kemukakan kebolehan dan kemahirannya. Kita nak belajar apa sekalipun sekarang ni boleh. Bila ada komputer, ada internet ni. Nak belajar apa sekalipun. Jadi nampaknya apa yang Nabi SAW sebut ni hanya bab-bab tertentu ataupun bidang-bidang tertentu, perkara-perkara yang tertentu. Bukan semua. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu diperolehi dengan belajar. Jadi kalau secara online tu pun belajar juga. Macam kita sekarang ni. Peserta-peserta kita, hadirin dan hadirat. Nampak saya. Pergerakan mulut saya pun nampak. Kita boleh bagi nota lagi. Kitab yang saya tunjuk, semua setiap orang nampak duduk di rumah masing-masing. Belajar dah tu. Lebih hebat lagi daripada dulu. Hadis dan apa pun boleh belajar macam ni. Yang Nabi SAW kata tu dalam keadaan tidak seperti sekarang ni. Kalau tidak seperti sekarang ni, kalau seperti sekarang ni, banyak daripadanya boleh dikatakan selesai. Kalau dahulu ni pengalaman saya lah, kalau dahulu saya dia suka cari buku, cari buku semasa belajar lagi. Sebab tu buku banyak, penuh rumah. Beli sikit-sikit tahu-tahu dah penuh rumah. Macam perpustakaan. Sebab kalau dulu semasa belajar dulu ada duit, saya bagi kepada 3 bahagian. Salah satunya saya buat beli buku lah. Buku tu sentiasa ada. Macam-macam buku lah. Memang minat begitu. Daripada remaja lagi begitu. Sampai sekarang ni pun sebenarnya. Cumanya orang tak nampak. Saya tak pergi ke kedai buku dah sekarang ni. Kedai buku tak nampak muka saya. Kalau dulu Kota Baru mana tu saya sentiasa pergi. Semasa duduk luar negara dulu, tuan-tuan kedai tu kenal saya. Saya akan pergi tengok ada buku baru macam mana ke, perkembangan. Dan saya beli. Tapi sekarang ni tidak begitu. Walaupun tidak begitu sebenarnya, tabiat lama tu masih lagi ada. Kadang-kadang sampai pagi saya cari kitab.
Kita menjelajah lah melalui internet tu, rata dunia pergi. Dan dapat kitab yang saya kalau dulu saya terpaksa kena pergi. Setelah balik ke Malaysia ni, banyak buku-buku yang tak ada lah. Jadi saya terpaksa pergi ke Pakistan pula untuk beli berapa banyak buku. Terpaksa pergi dulu. Masa tu belum ada lagi internet apa semua ni. Komputer pun jarang-jarang orang yang ada pada masa tu. Tapi sekarang ni, alhamdulillah, boleh dikatakan banyak lah yang kita cari itu dapat lah. Dan dapat percuma saja. Buku-buku Arab ni kan, terutama yang lama-lama tu, tak ada dah pewaris-pewaris dia tu. Percuma saja kita dapat berapa puluh jilid sekalipun. Kita boleh dapat pula yang terbaik. Ini kemudahan yang ada zaman sekarang ni. Apa yang perlu sebenarnya iaitu persediaan kita ataupun alat untuk kita membaca tu. Bila kita sudah baca, pandai baca, selesai, suka, senang. Terutama kalau kita boleh banyak bahasa pula lagi lah. Macam-macam bahasa kita boleh tengok. Dalam bab ni bahasa ni bagus, dalam bab ni bahasa ni tidak ada, dalam bahasa ni kita boleh tengok semua tu. Terutamanya kepada orang yang boleh banyak bahasa lah, lagi istimewa sekarang ni. Jadi itulah benarnya. Kita mudah tu. Nak dapat buku banyak. Ni yang saya tunjuk tu, buku-buku tu, boleh dikatakan PDF tu, ada yang dalam bentuk dokumen, macam-macam lah yang kita dapatkan. Semua itu dengan sebab adanya kemudahan sekarang ni. Dan kita tak perlu dah. Kalau dulu tak boleh nak bayangkan nak belajar macam mana tu. Nak belajar macam mana tu. Sekarang ni senang banyak. Terutamanya yang muda-muda yang bahasa tu tak perlu pergilah mana-mana belajar. Duduk di rumah saja, boleh lah. Kalau orang yang berminat lah. Begitu juga yang lain-lain. Kalau perempuan masak-memasak dan lain-lain, senang. Mungkinlah ada setengah-setengah ilmu, setengah-setengah bab tu kita kena mengadap. Iaitu saya tidak nafikan lah. Saya tidak nafi, mungkin. Dan setengah-setengah kitab itu tidak memadai. Boleh kalau kita belajar sendiri pun, kalau kita sudah ada persediaan yang cukup, memang boleh lah. Tapi kalau tak ada, mungkin agak sukar sedikit. Tapi kalau sekarang ni tak ada dah kesukaran itu, tak ada, boleh katakan. Misalnya kita nak belajar tafsir Baydawi. Tafsir Baydawi itu kalau sekali kita tengok itu nampak biasa begitu ya. Tapi kalau kita belajar dengan orang yang mahir betul, dalam tu, bukan senang nak faham tu. Sebab itu orang belajar tafsir bukan senang nak faham. Jadi kalau guru dia boleh cerita dengan mudah begini. Macam kita sekarang ni secara online pun, bagi saya lah lebih baik lah daripada depan, sebab kita boleh tulis, boleh tengok terus, boleh cerita apa pun. Kalau tafsir yang perlu kita belajar tu memanglah kena menghadap guru lah, yang sebenarnya. Bukan sekadar itu, ini pengalaman saya lah, pengalaman saya dengan kawan saya. Tak jadi masalah ya, kita selang-selang sedikit dengan cerita-cerita tu. Mudah-mudahan dapat ambil pengajaran. Ini antara pengalaman. Kawan saya tu dah tak ada dah. Meninggal dunia dua orang yang cuba nak mendalami bahasa Urdu ceritanya. Sebab saya dulu mengajar juga sahabat-sahabat yang baru sampai ataupun yang nak belajar bahasa Urdu, saya mengajar lah. Itu sebab saya tulis buku tu, asalnya saya mengajar, tulis sikit-sikit gitu masa belajar lagi. Lepas tu sekarang ni dah jadi buku, siap dah. Tetapi ia tidak siap. Semasa duduk di luar negara tu separuh daripadanya. Setelah saya balik tu, saya bawa balik buku yang saya tulis tu. Masa tu tak ada lagi komputer.
Lepas tu saya tambah lagi. Jadi sekarang ni untuk belajar bahasa Urdu tu 700 muka surat lebih saya tulis. Jadi asalnya separuh daripadanya saja saya tulis di sana. Nak cerita je macam mana kawan-kawan saya nak belajar tu susah. Jadi ada yang pergi tempat yang tidak ada orang Melayu lah kita kata. Dia mesti kena bercakap bahasa tu. Tak ada jalan dia nak bercakap bahasa Melayu. Jadi kawan saya ni saya pergi hantar lah. Saya bawa dia pergi ke satu tempat. Tak ada orang Melayu. Dia ceritalah pengalaman dia. Semasa dia berada dengan saya dan semasa dia duduk jauh tu, dia cerita. Oh, kata dia susah dia. Kata dia. Betul, memanglah kita jadi terpaksa bercakap, terpaksa bergaul secara langsung dengan menggunakan bahasa asing. Kita boleh di situ, tetapi banyak perkara kadang-kadang kita nak pastikan itu susah. Kita nak pasti itu. Terutamanya zaman dahulu kan, kamus-kamus ni dia tak ada. Kamus, misalnya kamus bahasa Melayu, Urdu, tak ada dulu. Yang ada pun saya lah yang tulis. Kemudian setelah balik sekian lama, seramai mana ada orang duduk belajar di sana. Saya rasa 10,000 sepanjang masa tu. Tapi tak ada rujukan itu. Kalau kita ada Arab, Urdu Arab, atau ada Urdu English Urdu, itu yang adanya. Jadi kawan saya tu kata, kita ni bukan Arab, kita bukan juga Inggeris. Jadi bila kita nak tahu tu, tengok satu masalahnya, katakanlah tengok daripada bahasa Inggeris ada dah, kita tak tahu pula. Bahasa Inggeris ada, tapi kita tak tahu pula itu apa maknanya. Kena tengok pula kamus Melayu pula. Kena tengok pula Inggeris Melayu pula. Begitu juga kalau kita yang tidak mahir bahasa Arab, ada dah dalam kamus tu. Perkataan ini maknanya dalam bahasa Arab. Kita tu pula tak pasti. Terpaksa kena buka kamus Arab Melayu pula. Jadi banyak tangga tu. Banyak langkah tu kena ambil. Baru dapat. Itu pun dalam keadaan kita tak pasti. Betul ke ni maksudnya begitu? Lama-lama sekali saya berjumpa dengan dia. Dia mari tempat saya, dia berjumpa dengan dia. Dia adalah simpan dah beberapa perkataan dia catik tu untuk nak tanya saya. Jadi kadang-kadang kita berjalan, sambil saya berjalan je, dia tanyalah benda ni banyak hari dia tak selesai, kata dia. Dia tak pasti. Benda-benda macam tu lah. Dia tanya saya sambil berjalan, saya cerita. Ini maksud dia gini, ini maksud dia gini. Kata dia mengeluh panjang. Begitu rupanya ada guru dengan tidak ada guru. Baru kita faham. Innamal ilmu bitta'allumi. Yang Imam Bukhari kata, dan kita dah baca tadi, ya sebahagian daripada hadis itu, ilmu itu hanya diperolehi dengan belajar. Belajar itu dengan guru. Senang banyak. Mungkin kita boleh juga kalau belajar sendiri, tapi ambil masa banyak. Kena berjangkit-jangkit macam saya sebut tadi lah. Kalau kita tak boleh bahasa lain, tak boleh bahasa lain. Kalau kita tak boleh misalnya bahasa Urdu, Inggeris tu adalah. Urdu Arab adalah. Urdu Melayu tak ada. Atau Melayu Urdu tak ada. Jadi susah kita ni. Bangsa kita nak belajar dia macam tak ada jambatan. Tengok sajalah surah, tengok daripada jauh. Orang lain senang pergi, boleh melintah, boleh pergi. Itu benda yang menyebabkan saya jadi terfikir, saya kena buat benda ni. Dan alhamdulillah saya telah buat. Sedikit sebanyak saya telah buat. Itu terpulang kepada orang kemudian pula lah yang nak mengambil manfaat daripadanya tu. Jadi nak ceritanya kawan saya tu, dia mengeluh banyak. Kata dia benda ni aku berapa hari, kata dia. Nak dapat itu, dapat pun tak pasti. Lepas tu kalau kita nak guna gini, macam mana kita nak kata macam mana? Saya pun cerita dengan mudah saja. Begini. Jadi itu nak ceritanya,
kepentingan guru. Guru ni tidak semestinya benda kita tak boleh dapat sendiri. Boleh dapat sendiri tapi dengan susah. Dengan ada guru dalam masa yang sekejap saja kita boleh dapat. Tak payah kita susah payah. Itu antara kelebihan kita berguru. Kita boleh tanya tu dia. Boleh tanya tu. Itulah ceritanya. Ada beberapa orang kawan saya yang nak belajar. Alhamdulillah akhirnya dia dapat lah. Tapi sahabat-sahabat saya tu dah meninggal dunia. Salah seorangnya musim COVID sebelum ni yang ketika kuat tu. Semoga Allah SWT mengampunkan mereka, memberi kedudukan yang baik kepada mereka, insyaAllah. Itu nak ceritanya. Jadi innamal ilmu bitta'allum ini penting sangat. Walaupun kita belajar sekarang ni, Allah SWT bagi kemudahan kepada kita dapat belajar secara online. Belajarlah ni. Berguru lah ni, ada guru lah ni. Bukan tak ada guru. Ada guru. Siap dengan nota, dengan apa ni. Baik, sekarang ni kita nak tengok. Belajar dengan guru yang berfahaman salah atau tidak cukup pengetahuan juga akan menyebabkan berlaku kesilapan yang teruk. Ini satu hal juga. Setengah-setengah orang ni dia kata dah guru. Guru macam mana? Kena pilih juga guru tu. Kita tak tahu. Kita orang biasa ni kan. Mana kita nak tahu orang ni pandai ke tidak pandai? Tak tahu. Orang sebut ustaz, ni pun ustaz. Macam orang biasa dengan klinik. Dia tahu macam mana dia nak tahu satu orang doktor tu lebih baik daripada doktor yang lain. Semua klinik. Ini klinik, ni doktor juga. Mana nak tahu? Susah kita nak tahu. Kecuali orang yang tahu juga yang bagi tahu pada kita. Bahawa dia ni tak cukup pandai ni sebenarnya. Ada satu peribahasa Urdu. Saya sebut tadi Urdu tu saya nak sebutlah sikit kan. Ada peribahasa Urdu. Dia sebut apa? Nim hakim khatrai jan. Nim hakim khatrai jan. Mana doktor separuh masa. Doktor separuh masa ni dia mengancam nyawa. Mengancam nyawa. Jangan main-main. Kita ingat doktor boleh menyelamatkan kita. Tak. Semakin teruk jadinya kadang-kadang. Sama juga dengan guru. Itu masalah. Jangan kita ingat setengah orang tu dia kata kalau tidak berguru dengan syaitan. Berguru dengan manusia pun kalau guru tu tak pandai. Guru tu jenis sempit. Berfahaman sempit, jadi sempit lah kita. Guru tu jenis mengajar taksub, cara taksub, jadi taksub lah kita. Itu masalahnya. Sebab itu betul belajar dengan guru dan kena belajar tapi kena pilih. Oleh itu perintah belajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh difahami secara mutlak untuk mana-mana pembelajaran asalkan ada guru. Jangan begitu. Tengok dulu. Terutama kalau benda-benda yang berat-berat, benda-benda yang memang perlu kepada kecermatan dan ketelitian yang tinggi. Lagilah kalau sekadar sikit-sikit tu boleh tahan lagi. Tapi kalau menyebabkan kefahaman yang salah, bahaya. Mungkin juga seseorang guru itu mahir dalam sesuatu bidang ilmu, tetapi ia masih baru dan mentah atau langsung tiada pengetahuan tentang ilmu yang lain. Maka perlu sekali diteliti dan dipilih guru yang akan mengajar kita. Jadi innamal ilmu bitta'allumi. Ilmu itu hanya diperolehi dengan belajar itu maksudnya. Jadi kena berhati-hati, kena perhati. Setengah-setengah orang tu sekarang ni sibuk ilmu laduni, sikit-sikit ilmu laduni. Sikit-sikit ilmu laduni. Berhati-hati, jangan mudah. Tak ada ilmu ni dia kena belajar juga dulu. Kemudian tu nak dapat laduni mungkinlah Allah SWT boleh bagi. Dengan sebab kita kesungguhan kita, kegigihan kita tu. Termasuk dalam firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah SWT boleh
buka fikiran kita, bagi ilham kepada kita. Tetapi setelah kita belajar dahulu, tak boleh tak belajar langsung. Tak belajar langsung, kita nak tahu macam mana ni betul ke tak betul. Nak tahu macam mana. Itulah sebab kena belajar. Jangan anggap mudah. Setengah-setengah macam-macam lah sekarang ni kita dengar. Saya nak tirai, saya nak langsir, tanya Nabi tu. Ini semua orang yang zahirnya nampak berilmu lah. Sebenarnya bahaya ni macam ni sebenarnya. Sebab ilmu, Imam Bukhari dah kata kena belajar. Jadi tak payah belajar, tanya Nabi tu. Bahaya tu. Lepas tu kalau kita tanya tentang hadis maudhu', katakanlah, tiba-tiba apa yang kita dakwa, orang yang kita dakwa sebagai Nabi tu cerita sahih hadis tu, macam mana jadi? Kita nak pakai yang mana? Itu bahaya tu. Banyak lagi perkara lain tu. Mendedahkan diri kepada bahaya tu. Kepada kesesatan semata-mata. Jadi kita kena berhati-hati. Kena beringat sangat. Zaman fitnah sekarang ni. Zaman fitnah. Macam-macam orang dakwa ilmu laduni, ilmu yang istimewa, ilmu itu. Tak perlu, tak ada jaminan semua tu. Kalau bab agama ni tak ada jaminan. Yang ada jaminannya yang Nabi sebut tu lah, Quran dan sunnahnya. Yang kita belajar ni lah, hadis ni. Yang kita belajar ni itu yang terjamin. Yang lain tak ada jaminan. Tak ada jaminan. Jadi bila tak ada jaminan itu, atas nama tasawuf ke misalnya, banyak orang-orang yang menyeleweng itu, dia pergi maksud asalnya bagus, nak membersihkan jiwa, menyucikan hati, mendekatkan diri kepada Allah, pergi. Bila pergi tu dia terpedaya, banyak perkara yang mengarut pula di situ. Dan dia tidak tahu. Jadi kita nak masuk dalam perkara-perkara yang boleh bahaya, seperti itu tak boleh. Dia kena ada persiapan yang cukup, kena ada asas dulu. Kalau ia pun nak cari pengalaman lah, kalau ia pun begitu, kena ada asas yang cukup. Kalau tidak, yang senangnya untuk umum ni tak perlulah. Quran dengan hadis sudah cukup, fiqh sudah cukup itu. Baiklah. Ini perbincangan kita tentang innamal ilmu bitta'allumi. Imam Bukhari dia tak ada sebut itu kata-kata siapa. Itulah yang kita telah bincangkan tadi. Setengah ulama kata itu kata-kata dia sendiri. Tetapi yang lebih tepatnya tidak. Seperti saya dah kemukakan tadi, itu adalah sebahagian daripada hadis yang sebelum ini dia telah kemukakan. Innamal ilmu bitta'allumi. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dia bersama tu hadis tu. Cuma dalam riwayat Bukhari tak adalah macam tu. Tak adalah macam tu. Mungkin kita tertanya-tanya pula kenapa antara satu kitab hadis dengan satu kitab hadis yang lain itu berbeza. Jawabnya kerana adanya riwayat bil makna, yang kita panggil riwayat bil makna. Ataupun kerana perawi-perawi yang berbeza-beza. Sebab satu orang tu kadang-kadang dia cerita, misalnya seorang sahabat, dia sebenarnya dia dengar Nabi lengkap, tetapi dia cerita kemudian tu secara ringkas, dia ambil sebahagian saja, mana yang perlu. Dia cerita. Jadi orang yang terima daripada dia ringkas tu ingat seringkas itulah hadis tu. Tapi ada ketikanya dia cerita secara lengkap. Sebab itu jadi berbeza-beza lafaz hadis dalam satu kitab dengan kitab yang lain. Kita kena fahamlah cara ilmu riwayah itu, cara periwayatan itu. Baiklah. Kita tengok ni pula di sini. Ini kata-kata Abu Dzar Al-Ghifari. Kenapa Abu Dzar sampai kata begini? Dia kata kalau kamu letak pedang di atas tengkuk dia, isyarat ke tengkuk dia. Tak mahu bagi aku cakap apa-apalah. Dan aku kira aku sempat mengucapkan sepatah pun yang aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan sampaikan, aku akan ucapkan. Mana tak ada siapa boleh menghalang aku daripada menyampaikan
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa boleh menghalang aku? Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun dah dah perintah, balighu anni, sampaikan kepada orang lain daripada aku. Jadi aku akan sampaikan. Jadi apa cerita dan latar belakang bagi kata-kata Abu Dzar ini dapat kita tengok di sini ya. 141. Asar Abu Dzar ini. Sekarang ni saya nak minta orang lain lah pun nak baca. Saya dah baca dah tadi. Siapa nak baca di sini silakan. Sambung yang saya baca tadi. Saya baca malam. Siapa ni? Saleh. Ya, Saleh ni di mana dah? Selangor, Ampang ya? Okey. Baca Saleh. Baik. Asar Abu Dzar ini dikemukakan oleh Ad-Darimi di dalam sunannya, Abu Nuaim di dalam Hilyatul Awliya, dan Ishaq bin Rahawayh di dalam musnadnya. Abu Dzar memahami perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah, bermaksud sampaikan daripadaku walaupun hanya satu ayat, bahawa ilmu mesti disampaikan walaupun sehingga ke akhir hayat. Peristiwa Abu Dzar radhiyallahu anhu ini berlaku di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu di Syam, ketika beliau mengeluarkan fatwa tentang ayat walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim, yang bermaksud, dan ingatlah orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Taubah ayat 34. Beliau mentafsirkan ayat ini dengan mengatakan ancaman yang tersebut di dalamnya tidak mengecualikan orang-orang yang mengeluarkan zakat dan memberi sedekah sekalipun. Ia bahkan melarang anda memiliki harta yang banyak. Orang Islam hanya boleh memiliki harta sekadar memenuhi keperluan hariannya sahaja. Fatwanya itu membimbangkan sahabat-sahabat yang berada di Syam, kerana fatwa itu akan menyebabkan umat Islam tidak mahu menyimpan harta, tidak mahu mencari harta yang banyak, tidak akan berniaga, berkebun dan bercucuk tanam, kerana semuanya dikira melebihi keperluan. Fatwanya itu dibantah oleh Muawiyah yang menjadi gubernur Syam pada ketika itu. Ia juga dibantah oleh sahabat-sahabat yang lain. Bagi mereka, ancaman yang tersebut di dalam ayat itu hanyalah untuk orang yang tidak mengeluarkan zakat. Adapun orang yang mengeluarkan zakat, maka dibolehkan sahaja dia menyimpan dan memiliki harta sebanyak mana sekalipun. Dibolehkan saja, bukan sahaja dah. Beza tu saja dengan sahaja. Dibolehkan pun saja. Maka dibolehkan saja dia menyimpan dan memiliki harta sebanyak mana sekalipun. Setelah berlaku sedikit kekecohan di kalangan para sahabat, Sayyidina Muawiyah mengirim surat kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu di mana beliau menceritakan tentang masalah dan fitnah yang telah ditimbulkan akibat fatwa Abu Dzar radhiyallahu anhu itu. Ia menampakkan seolah-olahnya Islam menghalang kemajuan dan melarang umatnya daripada menikmati kemajuan dunia yang dihalalkan. Punca fatwa Abu Dzar itu ialah sifat zuhudnya. Kebanyakan anggota masyarakat pula tidak hidup dalam kezuhudan sepertinya. Pembangunan, kemakmuran, kemajuan dan pencapaian yang tinggi di kalangan umat juga tidak akan terlaksana dengan kehidupan yang zuhud melebihi wara'. Setelah sekejap Saleh. Zuhud dan wara'. Wara' itu perlu, setiap orang kena ada wara' tu. Yang ni memelihara diri daripada perkara yang haram. Hanya melakukan yang halal. Itu wara'. Sesiapa sahaja pun yang macam tu sifatnya, menjaga diri daripada perkara haram, hanya buat yang halal, itu seorang yang wara'. Macam kita ni wara' tu kita faham macam lain kan. Itu sebenarnya wara' tu. Zuhud ni lain. Jadi wara' ni dia mungkin mewah, mungkin apa boleh. Dia kaya-raya. Cara yang halal. Tidak cara yang haram. Wara' lah. Ada 10 buah kereta pun. Ada 5 buah rumah pun. Itu diperolehinya secara halal. Bukan secara haram. Tetapi kalau zuhud, zuhud ni lain. Zuhud ni lebih daripada keperluan asas. Dah tak ambil.
Yang tak ambil tu bukan haram pun, tak haram. Itu beza. Jadi melebihi warak, tu zuhud, itu yang jadi masalahnya. Kehidupan yang zuhud melebihi warak untuk semua orang, untuk kebanyakan orang. Itu sahabat-sahabat yang lain tak boleh terima lah. Bukan begitu maksudnya yang mereka faham. Teruskan Saleh. Baik. Setelah berlakunya peristiwa itu, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu menasihati Abu Zar, bahkan melarangnya daripada berfatwa. Khalifah juga memerintahkannya supaya berada di Madinah sahaja. Tetapi di Madinah juga Abu Zar radhiyallahu anhu tetap dengan pendiriannya sehingga beliau dilarang pula berfatwa. Setelah dinasihati Khalifah Uthman, Abu Zar akhirnya berpindah ke Rabazah, iaitu satu tempat yang tidak begitu jauh dari Madinah. Pada satu ketika, beliau datang ke Mekah untuk mengerjakan haji. Ketika beliau berada di antara Jamrah Wusta dan Jamrah Aqabah, beliau mengajar dan menyampaikan hadis. Lalu ada orang yang datang bertanya tentang sesuatu masalah, tetapi tidak dijawabnya. Maka beliau ditanya, adakah tuan tidak mahu menjawab kerana telah dilarang dari mengeluarkan fatwa? Abu Zar pun berkata, perkara yang betul dan mesti diberitahu akan diberitahu juga. Sehingga kalau diletakkan pedang yang tajam di tengkukku sekalipun, aku akan tetap memberitahu tentangnya jika aku rasa sempat mengucapkannya. Apabila aku tidak menjawab apa-apa, maka itu bererti tidak ada apa-apa masalah dan ia hanyalah masalah khilaf sahaja. Itu jawab Abu Zar. Jangan kita ingat Abu Zar ni pihak pemerintah tak bagi langsung dia bercakap. Bukan begitu. Bukan begitu. Mana-mana hadis yang tidak menyebabkan orang tu jadi macam dia, itu tak apa dia nak sampaikan. Ini macam ayat tadi tu, menyebabkan jadi orang tak mahu bekerja. Kerja pun tak ada guna. Itu yang dia tidak dipersetujui oleh sahabat-sahabat yang lain. Bukan maknanya tak bagi dia bercakap langsung. Jadi kalau dia kata-kata dia ni, dia nak ceritanya, ini kalau benda lain lah. Hadis Nabi, yang Nabi ajar, itu tetap aku akan sampaikan. Yang macam tu, kalau kamu letak pedang di atas tengkuk aku pun aku akan sampaikan. Jadi orang salah faham lah di sini. Teruskan. Baik. Abu Zar bersikap begitu kerana beliau mematuhi perintah khalifah semasa dan juga mematuhi perintah Nabi SAW untuk menyampaikan hadis-hadisnya. Peristiwa ini menunjukkan masing-masing mujtahid boleh memberitahu apa yang diyakininya benar dalam keadaan tidak ada rasa takut dan bimbang terhadap sesiapa pun. Apa yang difahaminya itulah yang diberitahu kepada orang lain. Peristiwa ini juga menunjukkan bahawa ilmu yang diketahui terutamanya dari Rasulullah SAW mestilah disampaikan sehingga Abu Zar radhiyallahu anhu sanggup berkata sebegitu. Jadi itulah cerita latar belakang di sebalik Abu Zar tu. Ada pun cerita yang lebih-lebih lagi daripada tu. Orang kata Abu Zar ini dipenjara, Abu Zar dipukul, diperintahkan oleh Sayyidina Uthman supaya dipukul dia diseksa oleh Muawiyah di Syam dan sebagainya. Itu semua kadut, tidak ada asasnya. Yang sebetulnya taklah sampai begitu. Yang orang tak senang pihak pemerintah di Syam, tak senang itu kerana tadi, itu saja. Masalah yang macam tu. Bukan tak bagi dia mengajar pun, benda-benda lain tidak. Cuma dia jenis berterus terang. Dia pendapat dia begitu, dia bagi tahulah kalau orang tanya. Sebab itu setelah balik ke Madinah, pulang ke Madinah, dia masih lagi bersikap begitu. Lalu Sayyidina Uthman minta dia pergi duduk di tempat yang jauh daripada orang ramai, sehingga jadi orang tak tanya dia benda-benda begitu. Dia pun ikut. Itulah dikatakan pergi ke Rabazah tu. Dan setengah-setengah orang tu melampau-lampau pula mengatakan Sayyidina Uthman telah buat negeri dia, Sayyidina Uthman telah pulau dia, masyarakat Islam telah pulau dia. Itu tak betul semua. Sama juga tak betulnya golongan suatu ketika dahulu, saya pun ada beli buku tu tentang Abu Zar ni salah seorang pengasas sosialis kononnya. Sosialis.
Sebab tu ketika dahulu popular sangat sosialis Islam. Sosialis Islam. Ketika sosialis tengah kuat dulu. Banyak negara-negara terpengaruh, pemimpin-pemimpin negara pun terpengaruh dengan sosialis itu. Suka sangat guna campur perkataan itu dengan Islam. Sebab dalam masyarakat Islam, sosialis sepenuhnya mereka tak boleh terima. Kalau nak boleh terima pun dari segi ekonomi saja, kehidupan keseluruhannya tak boleh. Jadi dengan sebab itu dia campurkan dengan Islam. Itulah yang dibawa ke Mesir, ke mana-mana. Kita tengok pemimpin-pemimpin Mesir, Muammar Gaddafi, Hafiz Al-Assad dahulu, semua terpengaruh dengan sosialis. Semua terpengaruh dengan Rusia lah pada ketika itu. Kuat sangat. Dan sehingga Syekh Dr. Mustafa As-Sibai dia ada tulis buku Al-Ishtirakiyah Al-Islamiyah, Sosialisme Islam. Itu jadi mengelirukan lah, jadi seseorangnya Islam tak cukup, kena tumpang sosialis untuk menguruskan keuangan dan ekonominya. Islam tidak ada sistem ekonomi sendiri, kena menumpang. Seseorang yang begitu. Ini semua pengaruh semasa lah. Padahal maksud dia tidak begitu. Maksud dia tidak begitu. Yang dia sebut dalam kitab tu, dalam buku tu, betul-betul yang Islam, tak ada pun yang campuran dengan sosialis itu. Cumanya nama itu, perkataan itu diguna juga untuk menarik perhatian orang pada masa itu. Sampai begitu sekali pengaruh sosialisme ini suatu ketika dahulu. Di Indonesia pun Soekarno sampai terpengaruh juga. Iraq dulu terpengaruh juga. Itu nak ceritanya pada masa dahulu. Jadi dikaitkan dengan Abu Dzar ni. Kononnya Abu Dzar ni menyamaratakan semua tak boleh milik harta. Kan sosialis tu kan dia faham begitu, tak boleh milik harta, semuanya dimilik negarakan. Jadi Abu Dzar ni ditonjol kononnya sebagai salah seorang tokoh lah, ikutan dalam sosialisme. Padahal tak ada kena-mengena langsung dengan Abu Dzar tu. Boleh manusia ni pusing sampai begitu. Dikaitkan sahabat tu dengan sosialisme pula. Begitulah dunia ni. Padahal itu kerana kesuhudan dia semata-mata, bukan kerana pahaman dia seperti sosialis itu yang menghapuskan sistem kelas kononnya, yang menyamaratakan masyarakat. Jadi tidak boleh memiliki harta yang lebih, milik peribadi tak ada, dihapuskan. Bukan macam tu. Tak apalah. Di sini kita tengok di sini. Lepas tu, hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Ini 142. Sabda Nabi SAW ini terdapat di dalam sesetengah nuskhah sahaja. Yang ni dalam setengah nuskhah Sahih Bukhari. Ia tidak terdapat di dalam semua nuskhah Sahih Bukhari. Perbincangan tentangnya telah pun berlalu pada hadis ke-68 yang baru lepas. Kita dah bincang. Di situ ada hadis ni. Nabi SAW suruh sampaikan kepada orang yang hadir, sampaikan kepada orang yang tidak hadir. Jadi di sini tidak di dalam semua nuskhah ada. Tapi kalau kita mengambil kira nuskhah yang ada ini, maknanya kira-kiranya Imam Bukhari ulang pula lah. Dia ambil bahagian tu. Adapun hadis itu panjang, yang lengkapnya. Dia ambil bahagian ni saja. Nak ceritanya ilmu ini perlu dikembangkan, disebarkan. Jangan kita duduk simpan saja ilmu. Terutamanya ilmu agama. Sebab apa? Agama ni suatu yang perlu diketahui, diyakini, dipegang dalam kehidupan. Jadi macam mana nak tahu kalau tidak disebarkan? Kalau ilmu-ilmu lain itu tak apalah juga. Tapi kalau ilmu agama ni benda yang wajib, terutamanya yang merupakan fardu ain kepada semua orang Islam. Dan orang kafir pun perlu kepada Islam juga. Jadi dengan sebab itu
Kena bagi tahu, sampaikan kepada orang lain. Dengan cara begitulah ilmu ni akan berkembang. 143. Dan Ibnu Abbas pula berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani. Kunu Rabbaniyin. Baik, siapa itu Rabbani? Hukama, ulama, fuqaha. Lepas tu, itu Rabbani itu. Ini kata-kata Ibnu Abbas. 143. Terdapat perbezaan nuskhah di sini. Berikut dikemukakan beberapa perbezaannya. 1, ia ditulis hulama, fuqaha. Begitu. 2, ditulis hukama, fuqaha, ulama. Mana ada dahulu kemudian tu ada berbeza di situ. Yang ketiga hukama, ulama, fuqaha. Jadi yang di sini hukama, ulama, fuqaha. Ini yang ketiga ni. Yang ni. Jadi perbezaan nuskhah dulu kemudian itu kalau kita terima lah, tak jadi masalah. Yang pentingnya ni sifat-sifat ini yang ada. Sifat hikmah, sifat fiqh dan sifat ilm. Hukama yang ada sifat hikmah, fuqaha yang ada fiqh, kedalaman fahaman itu. Fiqh di sini bukan makna fiqh, ilmu fiqh tu dah. Fiqh ni maknanya memahami sesuatu secara mendalam. Ikutlah dalam perkara apa, dalam bab apa, dalam bidang apa pun. Cumanya dalam istilah kemudiannya, kalau kata fuqaha tu orang yang alim fiqh lah, orang-orang yang alim dalam bab fiqh. Ulama itu umum, umum. Orang-orang yang alim, tak kira lah alim apa pun. Tapi kalau dalam bahasa baru Arab, itu masalah juga. Ulama ni maknanya saintis pula dah. Bukan. Saintis pun termasuk juga. Jadi ulama ni tidak khusus untuk saintis sahaja. Untuk orang-orang yang alim dalam apa bidang sekalipun dipanggil alim. Jamaknya ulama. Baik, Athar Ibnu Abbas. Ini kalau boleh siapa baca pula? Siapa baca pula ni? Siapa nak baca silakan. Saya baik. Asar Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Al-Khatib di dalam Al-Fatih wal Al-Tafakkur, Ibnu Abi Hakim di dalam kitab Al-Ain, Ibnu Jarir Al-Tabari di dalam tafsirnya, dan Al-Baihaqi di dalam Syu'ab Al-Iman. Terjemahan bagi perkataan Rabbani sama ada 1, orang-orang Tuhan yang diambil daripada perkataan Rabba, dan ia juga boleh difahami sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. 2, pendidik atau ahli. Daripada perkataan Rabb, Rabb. 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 Daripada perkataan Rabb, dan ia juga boleh difahami sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. 2, pendidik atau ahli ilmu yang pandai mendidik. Erti ini diambil daripada perkataan tarbiyah, maka firman Allah, kunu rabbaniyin, itu boleh diterjemahkan dengan hendaklah kamu menjadi pendidik-pendidik. Yang ketiga, ahli ilmu yang ada hubungan dengan Tuhan, iaitu orang-orang yang mempunyai ilmu yang membawanya mengenali Tuhan. Yang keempat, ahli ilmu yang Allah berikan ilmu khusus kepadanya, iaitu orang yang rapat kepada Allah dan diberikan ilmu laduni sebagai contohnya. Jadi itu maksud Rabbani itu. Rabbani itu macam itulah. Ya, silakan. Ibnu Abbas mentafsirkannya sebagai orang-orang Tuhan yang mempunyai ilmu dalam peringkat-peringkat yang berlainan, seperti para hukama, ulama dan fuqaha. Peringkat yang paling rendah ialah ulama, kemudian fuqaha dan seterusnya hukama. Disebutkan hukama dahulu kerana ia adalah kemuncak ilmu. Orang yang mempunyai ilmu yang paling tinggi dipanggil hakim, kemudian disebut ulama pula walaupun ia adalah di peringkat paling rendah. Kerana hikmah dan fiqh yang dimaksudkan itu ialah yang berkait dengan ilmu dan mesti berasal daripada ilmu. Ini menunjukkan ilmu itulah punca hikmah dan fiqh. Seolah-olahnya ilmulah yang mengikat kedua-dua perkara itu. Sekejap Izzati. Ni hakim ni dia dalam bidang-bidang yang berlainan tak sama istilahnya.
Tetapi secara umumnya hakim ni orang yang mempunyai hikmah lah, kebijaksanaan. Kalau dalam istilah hakim, perubatan Yunani, hakim ni mana doktor? Doktor. Hakim maknanya doktor. Doktor perubatan lah. Itu hakim. Hakim doktor dalam bidang perubatan Yunani dipanggil hakim. Kemudian hakim yang disebut sebagai pujangga, itu pun hakim juga, disebut hakim juga. Kemudian dalam bidang-bidang yang berbeza tu, hakim ni mana kira-kiranya yang tinggi lah kedudukannya, tinggi kedudukannya. Dalam hadis pun begitu juga, hafiz, hakim, hakim, itu lain pula. Baca lagi, silakan Izzati, teruskan. Orang yang sekadar boleh menceritakan hukum, boleh dan tidak boleh bagi sesuatu perkara, jadi boleh dipanggil alim. Tetapi orang yang boleh menceritakan sebab dan dalil serta boleh mentarjihkan antara beberapa dalil bagi suatu hukum pula dipanggil fuqaha. Dan orang yang boleh mengaitkan sesuatu peristiwa dengan yang terdahulu, sesuatu ayat dengan yang lain, yang boleh menceritakan manfaat, mudarat, hikmah, tujuan dan rahsia di sebalik ketentuan hukum pula dipanggil hukama. Itu bezanya. Itu bezanya. Di antara ulama, fuqaha dan hukama. Jangan kita ikatkan fuqaha itu dengan ulama fiqh saja, ulama ilmu fiqh saja. Di sini bukan itu maksudnya. Ini maksud asalnya. Maksud asalnya. Teruskan. Ilmu yang didapatinya diyakini dengan sepenuh hati. Ketiga-tiga golongan ini tidak ada kaitan dengan harta, kuasa dan keperkasaan. Semuanya hanya berkait dengan ilmu. Jadi semua ni berkait dengan ilmu ni. Bukan berkait dengan harta ke. Jadi orang yang tak ada harta tak bolehlah jadi begitu. Tak boleh. Orang yang tak ada kuasa tak bolehlah jadi tiga-tiga ni. Ada tiga-tiga. Tidak, dia tak ada kaitan ini. Orang yang ada kedudukan, ada jawatan, tak mestinya. Jadi orang yang ada ni, tiga-tiga ni dia boleh ada. Walaupun dia tidak ada kuasa, tidak ada jawatan, dia bukan pemerintah, dia bukan hartawan, boleh ada. Tiga-tiga perkara tadi. Tetapi orang kalau ada harta, ada kuasa, ada jawatan, ada kedudukan, kalau dia tu tiga-tiga perkara ni ada, lagi hebat lah. Tentu sekali dia akan membawa kepada kejayaan, membawa kepada kecemerlangan. Okey. 145. Dikatakan Rabbani itu orang yang mengajar. Ada juga yang berpendapat dalam Quran itu kunu rabbaniyin. Jadi ada juga yang kata Rabbani itu orang yang mengajar manusia, yang ini mendidik manusia dengan pengetahuan yang kecil-kecil sebelum pengetahuan yang besar-besar. Itu maksud Rabbani. Mana pendidik yang hebat lah. Dia boleh mendidik manusia ni daripada tak tahu kosong sehingga kepada 100%. Daripada jahil, buta, kayu orang kata, sampai jadi alim yang hebat. Itu Rabbani. Orang macam itulah dipanggil Rabbani. Terutamanya kalau dia tu mahir dalam banyak bidang. Dia boleh menjadikan seseorang itu betul-betul alim. Itu Rabbani. Daripada kosong kepada sempurna. Baik. Yang kecil-kecil, pengetahuan yang kecil-kecil 145. Silakan Izzati baca lagi. 145. Seperti tafsiran Ibn Abbas tadi, ada pendidik yang berperingkat rendah, menengah dan ada yang di peringkat tinggi. Pendidik yang baik ialah yang dapat menilai tahap belajarnya dan memberikan pengetahuan yang bersesuaian dengan tahapnya. Pendidik Rabbani ialah orang yang cara mengajarnya bermula daripada perkara-perkara kecil sehingga kepada perkara-perkara besar. Dan dia sempurna dalam asuhan dan pendidikannya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala disifatkan dengan Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Sebab kenapa disebut Rabb?
Sebab Allah SWT, cuba kita perhati semua yang dia buat daripada kosong, daripada tidak sempurna kepada sempurna, daripada lembek daripada lemah kepada kuat. Begitu kejadiannya, cuba kita perhati. Kita sendiri pun daripada budak yang lemah, tak boleh berjalan, tak boleh apa, jatuh kalau nak berjalan, sehingga boleh berjalan, boleh berlari. Begitu juga pokok yang terlalu kita kata kecil, lemah, kalau dipijak boleh hancur lah pokok tu. Tapi bila dia besar, cuba tengok, begitu hebat pokok itu. Jadi begitu tinggi dan kuat, gagah. Tapi asalnya kecil. Itu Tuhan, Allah, begitu sifatnya. Jadi pendidik ni pun begitu juga, cuma dalam bidang ilmu. Dalam bidang ilmu saja. Allah SWT dalam semua perkara, dalam semua ciptaannya begitu sifatnya. Itulah sebabnya Allah SWT disifatkan dengan Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Kerana segala yang berada di alam ini bermula daripada tiada dan tidak sempurna kepada bentuknya yang paling sempurna. Lepas tu 146 ni akhir. Sebelum pengetahuan yang besar-besar. Baca ni sini. Nota 146, mungkin timbul persoalan apabila dibacakan keseluruhan ayat surah Ali Imran yang menyebut perkataan Rabbani ini. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nabi basyarin an yu'tiyahumul kitaba wal hukma wan nubuwah summa yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Bermaksud, tidaklah patut bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab agama dan hikmah serta pangkat nabi, kemudian ia tergamak mengatakan kepada orang ramai, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah. Tetapi sepatutnya ia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang Rabbaniyin, iaitu yang hanya menyembah Allah Ta'ala dengan ilmu dan amal yang sempurna. Kerana kamu sentiasa mengajarkan isi kitab Allah itu dan kerana kamu selalu mempelajarinya. Surah Ali Imran ayat 79. Mengapakah disebutkan mengajar terlebih dahulu sebelum belajar? Jawapannya ialah ayat ini diturunkan kepada orang-orang alim ahli kitab yang telah diberikan kitab suci atau asas untuk memperolehi ilmu supaya meningkatkan lagi ilmu yang ada pada mereka. Disebutkan mengajar dahulu kemudian belajar kerana kitab suci itu telah pun diajarkan kepada umum dan dipelajari pula kemudiannya untuk mendalami maksud-maksudnya. Ayat ini menunjukkan orang-orang Rabbani yang sudah layak dan cukup persediaan tidak perlu belajar secara berguru lagi. Tetapi ia hanya perlu meneruskan pembacaannya. Ayat ini juga menunjukkan bahawa orang yang mengajar perlu membaca lebih daripada apa yang diajarkannya, apa yang diajarnya. Dan dengan cara belajar sebelum mengajar itulah seseorang alim itu dapat menambahkan ilmunya. Jadi ini kalau kita perhatikan ayat ini sangat penting dalam dunia pendidikan dan pembelajaran ini, sangat penting ni. Ayat ini menceritakan kemuncak ilmu yang berguna lah, yang bermanfaat dunia dan akhirat. Ialah Nabi-Nabi. Itulah pangkat Nabi. Ilmu dia ni sangat berguna. Ilmu dia ni menjamin keselamatan di dunia dan akhirat. Dalam pembelajaran kita ada kitab. Ni cuba tengok ni kitab. Kita ada hukum, ada kebijaksanaan, hikmat. Kita nak belajar ni supaya apa? Supaya bijak lah. Jadi bijak lah, jadi pandai lah. Jadi pandai. Dan nubuwah. Nubuwah ni diperolehi salah satu sifat utamanya ilmu. Cumanya kadang-kadang manusia ni dengan sebab ilmu dia lebih, dia ni pendidik hebat, dia ni syekh, dia ni apa, kadang-kadang orang jadi puja dia. Jangan sampai jadi begitu. Jangan dia terima begitu. Kalau orang nak kucuk kaki dia misalnya, dia bagi dia biar. Jangan begitu. Ini sesoalahnya ni Tuhan tegur ni. Thumma yaqulu lin-nas kunu ibadan li min dunillah. Kemudian dia kata jadi hamba. Dia tak kata pun cara dia tu, sikap dia tu.
menunjukkan dia suka begitu. Dia nak begitu. Orang puja dia. Dan orang sembah dia. Ini bahaya. Sebab ahli ilmu ni sampai ke peringkat begitu kadang-kadang. Boleh jadi dia sombong. Dia nak orang puja dia. Orang lebihkan dia. Tetapi yang naknya bila kita belajar ni, kita jadi Rabbani. Jangan jadi sombong. Jangan jadi Tuhan. Jangan menyebabkan orang jadi syirik. Dengan sebab kita ataupun kita mengajar sesuatu yang kesyirikan lah. Jangan begitu. Tapi jadi Rabbani. Dalam belajar dan mengajar, kita baca kitab. Tu'allimunal kitab. Kamu ajar kitab. Wa bima kuntum tadrusun. Darasa yadrusun. Tadrusun, dirasah. Kajian. Mengkaji, belajar. Mengajar dan belajar. Dalam ayat ni ada semua ni. Mengajar, ini peranan guru. Peranan pengajar. Tadrusun, ini belajar. Ini peranan pelajar. Kerja pelajar. Untuk jadi apa? Untuk jadi Rabbani. Jangan jadi orang-orang yang membawa kepada kesyirikan, apalagi suruh orang puja dia. Jangan begitu. Dan kita kena tahu punca ilmu yang sebenarnya iaitu Alkitab, kitab suci. Kitab suci, kitab agama, itu punca ilmu yang sebenarnya. Itu yang menjamin kehidupan kita, kebahagiaan dalam kehidupan kita. Wal hukma wan nubuwah. Ini asasnya. Kita kena dapat ilmu nubuwah. Sekarang ni kita belajar hadis ni, kita dapat ilmu nubuwah lah. Itu lebihnya. Kalau tak sampai ke situ kan, tak tahu apa belajar ni. Untuk apa belajar? Tak tahu apa. Habis hayat, habis hidup begitu je. Kadang-kadang duduk bilang duit orang habis. Habis masa begitu. Belajar matematik. Tahu dah mengira, hebat lah mengira. Tapi kira apa? Kira duit orang. Habis hayat begitu, tak tahu apa benda lain. Hidup ni untuk apa? Untuk dapat gaji saja, bekerja begitu. Kita jadi tak tahu maksud hidup tu. Kalau kita tidak ada ilmu nubuwah, tidak belajar kitab suci, tidak belajar Quran, tidak belajar hadis, jadi begitulah. Jadi kita akan kerugian. Kita akan kerugian. Dan kita sebenarnya berada dalam bahaya. Dengan cara begitu, dalam bahaya. Okey lah, kita nanti masuk bab lain pula dah ni. Jadi saya rasa saya nak buka soalan terus lah. Saya nak buka soalan terus. Sekarang ni boleh kalau nak tanya sedikit sebanyak yang kita telah belajar tadi. Sebab kalau kita baca yang baru ni pun tak sempat habis juga hari ni. Ni kita simpan untuk akan datang. Setakat yang kita belajar hari ni dan yang lepas dah tu, bab 10 ni, adakah apa-apa kemuskilan ataupun nak tanya? Biasanya kita letak di belakang kan. Nanti pukul 12.30 nanti. Saya rasa tak perlulah. Kita tukar sedikit hari ni. Terus soalan. Silakan. Ada apa-apa masalah? Maulana, nak tanya yang tadi tu, ulama tu apa Maulana? Apa? Ulama. Yang ulama. Orang-orang yang penyantun. Baik. Halim maknanya penyantun. Penyantun ni macam mana? Maknanya kita jadi guru yang penyantun. Penyantun maknanya sabar, tidak mudah naik angin, tidak mudah marah, tahu pukul saja pelajar tu, budak-budak yang kecil-kecil tu. Jangan begitu. Itu makna halim. Boleh sabar. Dia perlu sabar. Dalam belajar pun perlu sabar. Jangan gopoh, jangan nak cepat. Apa-apa pun biar masak, baru manis, elok. Jangan ambil masa putih cepat sangat. Jangan begitu. Itu makna ulama. Ya. Terima kasih Maulana. Ada lagi yang lain? Silakan. Mungkin dah lupa dah baru ni kan? Yang baru ni. Sebab kita sambungan ini, sambungan kepada yang lepas. Cuba tengok yang lepas. Daripada awal lagi boleh kita bincangkan. InsyaAllah. Ada apa-apa? Ni kita daripada sini lagi ni. Ni bab 10. Ilmu sebelum
bercakap dan beramal. Mana ilmu perlu ada. Ilmu mesti ada dahulu. Kalau tak ada, tak boleh. Bercakap pun tak ada jaminan betul. Kalau tak ada ilmu. Tak kena raya bercakap, boleh dosa. Boleh dosa. Kita nak dapat pahala dengan bercakap ni macam mana? Kena ada ilmu. Sama juga beramal. Tak sah. Susah juga. Susah lah. Susah. Beramal terpenat lah. Sia-sia saja. Sebab apa? Sebab kita tidak ada ilmu. Kita beramal lah. Puasa. Puasa Rejab lah kononnya nak dapat kelebihan. Puasa Rejab tu. 3 bulan betul-betul puasa. Padahalnya tidak ada pun macam tu yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi sia-sia, penat saja. Sebab apa? Tak ada ilmu. Sebab itu ilmu mesti ada dahulu. Imam Bukhari kata, apa-apa pun nak bercakap, nak baca, nak buat, apa-apa tu kena ada ilmu. Bidang apa sekalipun. Kalau tak ada ilmu memang tak ada jaminan. Bidang apa sekalipun. Silakan, ada lagi? Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Saya Warisman daripada Kuala Terengganu. Ya. Bagi orang-orang awam dalam contohnya bagi yang baru berhijrah, yang baru ada kesedaran diri, kadang-kadang dia terpengaruhnya dengan penampilan guru-guru dan libat guru. Sebagai contohnya guru yang berjubah, berserban, ada tasbih di tangan. Lepas tu lantas ambil je sebagai guru tanpa mengira latar belakang pengajian dan sebagainya. Bagaimana pandangan Maulana ni? Itu salah, kesalahan besar tu. Kesalahan besar itu ialah yang menyebabkan ramai orang terjebak tu. Dan perkara yang paling asas tu, dia kena tahu dulu. Jangan sebut doktor tu doktor. Doktor apa? Doktor haiwan. Kita nak pergi sakit kita ni manusia nak pergi tak kena tu. Tak kena cara macam tu. Kalau dia doktor sekalipun, dia hebat sekalipun, bidang apa? Kena tahu. Memang ada orang yang hebat banyak bidang, memang ada, tapi jangan yang macam tu. Jangan. Dalam sejarah ni adalah beberapa orang yang misalnya Ibn Rushd itu sampai menulis buku dalam macam-macam bidang. Itu jangan. Satu abad seorang pun tak ada macam tu. Jadi kita kena pandai-pandai. Jangan terpedaya dengan benda-benda zahir itu. Kita orang yang nak belajar agama, di situlah kelemahannya. Kita tengok pada zahir tadi. Sebabnya agama ni pada asalnya mari daripada Rasulullah SAW kan. Jadi Rasulullah tu pakaian dia Arab. Macam tu. Jadi kita pun jadi terikut-ikut. Itu bahaya, itu silap lah tu. Jangan sekali-kali jadi begitu. Cukuplah yang lepas-lepas. Banyak dah kena tipu. Terpedaya. Kita jangan jadi begitulah. Rugi. 4-5 tahun duduk dalam tak betul ni. Lepas tu duduk taksub pula. Orang cerita pun tak mahu dengar. Bahaya lah. Sebab itulah. Kalau pilih guru tak kena, jadi macam itulah. Lagi yang lain, silakan. Terima kasih Maulana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Erapi dari Bukit Besi, Maulana. Ya. Saya nak tanya, ada satu soalan lah. Ya. Apa ni pengaruh seseorang guru terhadap anak murid dia ni, Maulana? Adakah ia sangat mempengaruhi dari segi pemikiran, dari segi cara memahami sesuatu? Walaupun dia ni dah sampai peringkat mujtahid lah, kalau kita kira dia boleh ambil hukum daripada Quran, hadis, tapi adakah pengaruh daripada guru ini menyebabkan dia masih terikut dengan gurunya walaupun dia tu kira dah tahap mujtahid dah? Mohon pencerahan Maulana. Baik, terima kasih. Ya, boleh dikatakan kalau sampai ke peringkat mujtahid itu boleh dikatakan tidak lah. Kalau ada pun soal mungkin dari segi peribadi gitu lah. Tapi kalau dari segi ilmu tu, kalau sampai ke peringkat tu betul, boleh dikatakan tidak lah. Dia tidak akan terpengaruh. Tetapi secara umumnya yang tak sampai ke peringkat tu memang besar peranan guru ni. Pengaruh guru ni sangat besar. Tidak dinafikan. Jadi guru yang kita maksudkan itu bukan guru berhadapan begini.
tulisan yang dibaca. Yang lepas-lepas beratus tahun yang lepas tu kalau kita baca kan, dia memberi kesan, pengaruh besar tu. Orang yang minat kepada orang dia baca selalu kitab tu, dia akan jadi macam tu. Itu besar pengaruh ilmu ni. Pengaruh buku, pengaruh guru, sehingga seseorang tu jadi pemikiran dia pun jadi sama. Cuma kalau yang sama tu kebetulan sama tu yang bagus, yang memajukan, itu alhamdulillah lah. Takut sama tu yang memundurkan umat, memundurkan diri sendiri. Takut terikut yang macam itu yang paling kita takut sekali. Takut ta'assub, fikiran sempit, tidak terbuka. Ini sangat merugikan bagi saya. Sangat saya bimbang benda ni. Jadi nak terpengaruh tak apa, tapi terpengaruh yang baik-baik. Kita orang-orang biasa ni. Kalau sampai ke peringkat tinggi dah kita macam tak yakin lagi. Itu tak kena juga macam tu. Sepatutnya kita sudah merdeka, kita boleh buat keputusan sendiri. Kita tak perlu terpengaruh dengan guru kita lagi. Walaupun tak sampai orang kata kita mujtahid pun. Tapi kita ni kan bila belajar dia akan sampai satu masa kita berasa yakin dengan ilmu kita. Sepatutnya kita ada pendirian sendiri lah. Tak mesti semuanya guru. Sama dengan guru 100%. Walaupun tidak mujtahid pun. Tak mesti begitu. Dan kita kena ambil mana yang baik. Itu sikap terbuka. Mana yang baik dan mana yang lebih tepat. Ukuran kita neraca kita Quran dan hadis. Mana yang lebih tepat dengan itu. Kalau tak tepat, ada ketika-ketikanya orang yang kita kagumi itu, dia tidak menepati atau lari. Tak perlu ikut dia. Tak perlu ikut. Ikut orang lain. Kalau nak ikut lah. Yang sebaik-baiknya kita belajar ni sampai ke satu peringkat, kita yakin. Kita boleh pilih sendiri yang mana yang terbaik untuk kita. Itu yang paling baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ni Muhammad Lutfi. Ya, saya. Lutfi daripada mana? Daripada Hulu Selangor mana? Hulu Selangor. Ya, silakan. Ada apa? Nak tanya tapi berkaitan dengan mungkin lebih kepada mustalah lah. Nak tanya berkenaan dengan berkenaan dengan ilmu jarah wa ta'dil. Berkenaan dengan perawi yang thiqah tapi dia mudallis. Adakah kita boleh terima dia punya riwayat dia? Ni berkenaan dengan hadis yang apa tu? Qalbul Quran Yasin tu. Sebab dalam sanad dia tu kan antara salah satu jalurnya tu ada riwayat daripada Qatadah. Dan Qatadah tu pula meriwayatkan secara an-anah. Dan dia ni dituduh sebagai mudallis. Jadi nak tanya Maulana dari sudut kita panggil penilaian tu, kalau seseorang perawi tu thiqah tapi dia mudallis, adakah kita boleh terima dia punya periwayatan dia? Itu saja. Ya. Secara detail lagi tu kena tengok, belajar istilah tu lah. Secara ringkasnya tak boleh. Bila ada masalah macam tadi kan, kita kena ambil kira lah tu. Kalau semata-mata riwayat dia tak boleh lah. Ataupun kalau selagi tidak terbukti melalui saluran yang lain, dia tidak riwayat secara anak-anak, dia ada meriwayatkan secara anak-anak, kalau ada saluran yang lain okey. Kalau tak ada, tergantung gitu, tak boleh pakai. Walaupun dia istilah fiqah ni tidak semestinya ia tidak boleh bersama dengan lafaz jar. Lafaz jar dia boleh. Perawi fiqah, istilah fiqah ni dia boleh berada bersama dengan lafaz jar. Tidaklah kata bila thiqah ni tak mungkin dah ada yang tak bagus ni. Tidak begitu. Maknanya sambil-sambil dia tu thiqah, dia tu ada waham. Boleh berlaku. Sambil-sambil dia tu thiqah tapi dia ni begini-gini. Dia ni akidah dia tu tak berapa bersih. Misalnya. Jadi benda-benda begitu kena ambil kira. Macam tadi pun kena ambil kira. Dengan sebab itu ulama perhati semua tu. Wallahualam. Kalau tidak kita nak. Ya. Izzuddin. Izzuddin mana? Saya Izzuddin. Daripada Dungu. Dungu ni ya, silakan. Saya nak minta Maulana jelaskan sikit berkaitan
yang dimaksudkan ahli ilmu Allah yang diberikan ilmu khusus kepadanya, iaitu orang yang rapat kepada Allah dan diberikan ilmu laduni sebagai contohnya. Ya. Adakah dia laduni di sini hanya khusus dalam ilmu agama ataupun boleh berkait dengan ilmu-ilmu dunia? Sebenarnya dia umum, apa-apa bidang pun, dan asas kepada ilmu laduni yang tepat, yang betul ialah ilmu juga, dia kena ada dulu. Lepas tu barulah Allah SWT bagi ilham, bagi macam-macam benda. Itu laduni lah tu. Itu laduni yang macam tu lah yang boleh dipakai. Kalau laduni tiba-tiba dakwa laduni, lepas tu banyak kita tengok yang salah, kemudian kalau kita kata hadis, banyak duduk saya bayar maudhu' biasa je jadi, itulah apa nama ni, yang menjadi pakaiannya, kehidupannya dengan hadis maudhu', itu tak boleh, tak akan dapat ilmu laduni yang terjamin. Laduni ni maksud macam kelebihan yang Allah SWT bagilah di atas ilmu yang telah sedia ada. Itu yang terjamin, yang bagus, yang dikehendakinya. Dan Allah SWT memang bagi kepada orang yang sampai ke peringkat tu. Siapa saja pun sebenarnya dia tidak khusus kata kena sifat orang macam ni. Tidak. Biasa, orang biasa-biasa ni pun dia akan berasa bahawa benda ni dia tak terfikir dahulu. Tiba-tiba mari. Kalau nak tengok dalam kitab ni yang ada tu, setakat tu, tiba-tiba mari. Itu laduni lah tu. Laduni itu maksud daripada Allah. Macam contohnya saya sendiri. Bukan orang lain. Orang lain pun ada juga sebenarnya dalam bidang-bidang lain. Dia dapat idea tu. Saya sendiri pun ada beberapa tempat ketika menulis ni Syarah Bukhari ataupun lain-lain tafsir misalnya. Kita tak terfikir dulu. Lepas tu tiba-tiba kita terfikir. Nampak? Ini ada kait dengan ini. Dan tepat, kita rasa tepat sekali. Dan berasa gembira, lega berasa bila kita dapat benda tu. Misalnya baru ni, kalau ikuti saya mengajar tafsir Quran dengan Al-Quran. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun. Ketika bincang di situ, saya ada rujukan, buat tafsir itu bukan tak ada rujukan. Tetapi fadhkuruni, ingatlah kamu kepadaku. Nescaya aku ingat kepada kamu. Jadi apa makna zikir tu? Ingat kepada Tuhan tu dalam bentuk macam mana? Ingat di situ ayat tu. Saya telah sebut masa saya mengajar tu pun sama juga. Hari ni saya sebut pula. Memang saya dalam kitab yang rujukan saya yang asal tu tak ada. Tapi saya terfikir sebab kita sudah belajar dah juga. Aqimis salata li dhikri wa aqimis salata li dhikri, dirikanlah sembahyang untuk mengingatiku. Jadi ayat ni, kalau kita baca ayat ni, surah Al-Baqarah lah, juzuk yang kedua tu, di permulaan saya qulu sufaha tu, sehingga beberapa ayat, dia sebenarnya berkait dengan sembahyang tu. Berkait dengan kiblat, berkait dengan sembahyang. Jadi uzkuruni azkurkum di situ, ingatlah kamu kepadaku, ingat tu dalam bentuk solat, dalam bentuk sembahyang. Itu yang saya dapat. Dan saya syukur banyak-banyak kepada Allah SWT. Itu sudah tercatat dah. Sekarang ni saya tulis, adalah dalam nota saya tu. Nak ceritanya, saya pun tak terfikir tu sebelum pada tu. Lepas tu Allah SWT macam muka lah. Dan kita nampak ada kaitan itu. Ada kaitan antara siap dan sibak ayat itu. Ambil kira ayat sebelumnya, ayat selepasnya. Kait dengan apa dia semua duk cerita tu. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ayat selepas tu. Salat itu cerita tentang sembahyang. Pemalingan arah kiblat pun dia berkait dengan sembahyang. Jadi zikir kepada Allah yang tersebut dalam Quran ini kena tengok konteks dia tu. Dalam bentuk macam mana di sini? Di sini macam mana? Dia tidak sama. Benda-benda inilah yang seni tu. Yang seni. Jadi dalam bidang lain pun. Cuma kalau orang baik-baik, orang Islam, kita kata ilham.
Dia dapat ilham. Ilham tu, laduni tu melalui ilham tu lah. Ataupun kalau yang tidak Islam, kita kata dia dapat idea, inovasi dan sebagainya, itu semua tu laduni lah tu, daripada Allah SWT tu. Asalnya orang lain tak ada terfikir buat, dia buat, tiba-tiba jadi dengan kehendak Allah semua tu. Itu pun laduni juga. Tetapi yang kita banyak duduk cerita ni, laduni berkenaan dengan agama lah. Laduni berkenaan dengan agama lah. Kalau nak kira dalam makna yang lebih luas, daripada Allah semua tu. Mereka-mereka penemu-penemu sesuatu, apa-apalah, benda-benda yang baru ni, ini semua daripada Allah. Jadi itulah dunia juga dalam makna umum. Tetapi dalam istilahnya dia berkait dengan agama lah. Dalam agama pun sama. Dia ada kadang-kadang kita dapat benda-benda begitu. Orang yang telah menceburi bidang tertentu lah, dia akan merasa, dia akan tahu. Bahkan kalau kita tanya dia akan boleh cerita, di mana yang awak rasa awak memang awak sendiri. Awak tidak ambil daripada orang lain. Tapi awak berasa memang puas hati betul. Berasa macam awak dibimbing oleh Allah SWT dalam perkara tu. Akan ada orang yang sudah masuk dalam medan dia lah. Kalau tak masuk dalam medan, susah. Tak masuk dalam medan. Kalau dah masuk dalam medan, dia memang dia akan menemui dari semasa ke semasa benda-benda macam tu. Benda-benda begitu ya. Itulah secara ringkas ni. Setakat itulah dulu. Wallahualam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.